Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Apa khabar saudara Syazrin Idris? Doa saya anda sihat. Saudara Mustafa. Hari ini panas. Saudara Atan, saudara PH Lau. Jadi saya minta maaf saudara, hari ini saya terpaksa pakai baju T. Panas sangat-sangat tadi saudara. Ya, saudara Nur Azman, saudara Love Ranger. Sebab kehadiran saya petang ini nampak gayanya, ya saudara Yasmin, saudara Bapa Rubiah, Osman, apa khabar? Waalaikumsalam. Panas sangat-sangat. Bukan sikit-sikit. Ya saudara Zat Tanjung, saudara Haji Azhar, Tuan Haji Azhar belum mana? Ya, apa khabar? Oh, tengah minum petang. Alhamdulillah. Saudara Rahman Abdullah daripada Johor Bahru. Itu juga saudara Maksu daripada Maksu BM, Bukit Mertajam kot agaknya Maksu ya. Saya minta maaf, badan pun bukan sihat sangat, tapi sebab dah janji, saya terpaksa lah dalam kepanasan. Memang panas sangat-sangat hari ni. Tak tahu kenapa ya. Rizana Cik Ani, apa khabar? Dia kata permohonan UPU dilanjutkan hingga 11.59 malam ini, bukan 5 petang ya. Puan Rizana Cik Ani, alhamdulillah permohonan untuk pengajaran tinggi. Saudara Syahar, kita juga saudara Nur Azman, teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya ucapkan terima kasih. Saudara Puan Selamah Yusof, waalaikumsalam, selamat petang dari Kuala Pilah. Katanya kejap panas, kejap mendung. Panas tetap panas. Aduh, saya tak tahulah macam mana lah gamaknya. Ya, saya Raja Kamal Raja Bazian, apa khabarku? Di Sungai Petani panas tak? Wan M. Bakri, selamat petang. Dia kata saudara Wan M. Bakri, dia kata tempat dia cuacanya agak panas. Mungkin malam hujan, mungkin. Saudara Syahid Nur, petang ni lega sikit, minum kopi O sambil ingatkan balik kepada PM10. Jawapan Kak Parlimen pagi tadi memang padu. Malam kan kita ulas insya-Allah saudara. Memang sedap. Ya, terpulanglah siapa yang orang kata siapa yang makan cili biarlah dia yang terasa pedasnya saudara. Maksud saya tak nak campur urusan itu, urusan mereka di Parlimen. Cuma kita urusan kita. Hari ini kita bercakap dalam keadaan saya minta izin kepada anda. Saya minta maaf saudara Alik Hafiz. Selamat petang. Saya terpaksa pakai baju T yang kalau orang kata nampak macam kurang sopan. Tak maaf saudara. Selalunya saya tak begini, tapi tak mampu saya nak pakai baju berlengan ataupun berbutang apa semua itu saudara ya. Saya minta maaf saudara sekali lagi. Ya, saudara Landing, saudara Pak Alex Hafiz, layan cendol dan mi rojak. Oh, sedapnya Alex. Sedapnya. Saudara Man Syahrim, apa kudapan petang ni? Kudapan petang ni saudara dah habis. Ya, itu saya makan buah mangga. Mangga apple, sedap tadi. Sebab semalam saya beli di kedai. Nak menyejukkan badan, tapi dah sakit tekak pula. Itu kudapan saya petang ni. Nak makan kerepit pisang takut. Ini saudara Tikego, saudara Muhammad Khairul Kamarudin, saudara Muhammad Fauzi Haji Ishak. Nak makan kerepit pisang atau kerepit ubi, saya khawatir sebab semalam gigi dah diperbaiki, ditampar balik. Saudara Raja Kamal Azerbaijan masih di Setiap Alam, alhamdulillah. Pastilah sedang melayani cucu yang baru lahir. Bila nak buat kenduri, panggil-panggil lah. Puan Rubiah Husin, selamat datang, selamat petang. Begitu Syahid Nur, topi tu EHKF ke? Bukan topi EHF, ini topi waktu di 5 anak saya dapat, dia bagi kat saya. Topi ini syarikat penerbangan punya. Ya, Saudara Hamid, salam dari Kuantan, saya Dalang Selha. Kalau ada topi EHF, saya nak tanya admin nanti. Kalau dia buat, bolehlah. Tak ada masalah, anda boleh miliki EHF t-shirt Amir Hijaz fans ini media saudara. Baik saudara, ya, Dayang Selha, Puan Rizana Cik Ani. Okey, t-shirt lagi dari singlet Pagoda Putih. Kalau tak kena kalau panas sangat ya, Kopra Darus. Selaku selamat petang, saudara Man Syarim. Topi LA sudah dibuang. Ada lagi. Ada. Topi LA ni bukan tak ada. Ada. Ni topi saya ada. Saya suka pakai topi bukan pasal apa saudara. Cakap terus terang lah. Petang ni saya membuka rahsia anda kenapa saya pakai topi dan songkok. Kerana rambut saya botak. Hai orang botak. Saudara Mugiwara, dekatlah.
Katanya dia dekat kampung Melayu Subang. Boleh. Saudara Murgiwara, boleh telefon saya, kita cari teh tarik dekat kota-kota Damansara. Boleh. Puan Selamat Yusof buat santan durian. Katanya gula kabung, makan dengan roti memang sedap lah. Musim durian sekarang ni, durian tengah murah. Dia selalu mau Puan Ishak dari cawangan KOA bahagian Damansara. Kita bergambar di Riverside. Oh ya, saudara Mak Fauzi. Tak maaf lah saudara, kadang-kadang saya ni nama ramai. Saudara Puan Robidin, saudara Ibrahim Said, Naim Gigus. Naim Gig, dia kata dia di Pelayaran. Boleh lah. Buat arrangement, kita minum dekat Kota Damansara. Tak ada masalah. Ya, saudara dia Datuk Anwar. Yang teman-teman yang tinggal boleh kita cari teh tarik. Tak boleh, tak apa. Sekejap lagi pukul 6.30 pun boleh. Tapi tak boleh lawak lah. Sampai maghrib tak boleh, saudara. Baik, saudara, itulah artinya, saudara, sebenarnya saya sahabat apa ni, di Bia Muhazir, borak mungkin tak apa. Saudara Syarim, bawah ada lagi rambutnya tu, insyaAllah, Alhamdulillah. Ya, saudara Ibrahim Said, salam, terima kasih. Saya nyatakan pada anda bahawa saya sebenarnya ramai kawan. Cuma kadang-kadang bila dalam live begini saya tak dapat. Saya cuma mendapat meneka saja. Tapi kalau berjumpa, ya, saudara Zam Abdullah, face to face, tak ada masalah. Lebih-lebih lagi kalau anda tegur saya, insyaAllah, saudara. Sebab saya berpegang pada falsafah, saudara, indahnya persahabatan, saudara, itu adalah di saat kita memberi dan kita tidak mengharapkan balasan. Saat itu ada tawa dan dalam kesedihan pun kita bersahabat. Itulah pesan orang tua, Allahyarhamah ibu saya pun kata begitu. Saudara Rizana Cik Ani minta saya turun di Semenyih buat live dengan Datuk Johan. InsyaAllah, PRI nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Tak ada masalah. Saudara Syahid Nur, petang ni borak apa? Petang ni saya bercerita tentang teman, sahabat-sahabat, persahabatan. Nilai persahabatan itu tinggi. Sebab, saudara, indahnya persahabatan adalah saat kita memberi dan tidak mengharapkan apa-apa balasan. Ada tawa saat dalam kesedihan. Itulah indahnya persahabatan, saudara. Musyarim, ada jumpa tak yang 10 di PAU UMNO lalu? Ada. Tak jumpa pun tengok kat TV, saudara. Soal dia kenal kita, tak kenal kita, tak tahulah. Ya, saudara Manap Talib, Puan Azizah Arazaina, selamat petang dari Taiping, Madam K. Begitu juga Saudara Saiful Anwar. Saudara Syahid Nur, petang ni baru apa? Kenangan lama. Memang kita mengungkap kenangan lama, kenangan silam. Ya, Saudara Saiful. Petang-petang begitulah. Saudara Zul Razali, Saudara Mat Sepana, waalaikumsalam, santai-santai. Saudara Zul Razali, salam dari Kok Lanas. Begitu juga Asis, saudara. Saudara, saya nak bagi tahu pada anda. Terus terang saya katakan petang ni. Saya punya sahabat saya, di Kedah contohnya, Tuan Haji Fadil Hashim. Ini kawan saya berzaman persekolahan tu. Sampai hari ini. Kadang-kadang bila 3-4 bulan, tak menghubungi beliau, terasa rindu. Itu cara saya bersahabat ataupun berkawan. Saya ramai kawan. Sahabat pun ada ramai juga. Tapi yang betul-betul dekat di hati saya. Macam saudara Tuan Haji Fadil Hashim. Beliau bekas guru. Lama kami tak jumpa. Bila berjumpa kami saling berdakap-dakapan. Begitu juga dengan Tuan Haji Abdul Mu'in. Dia mantan timbalan ketua UMNO bahagian Bandar Tun Razak. Dan sekarang dia dah balik lah, saudara. Balik ke Pendang. Kerana waktu kami sekolah dulu, bapanya adalah seorang ahli parlimen di Pendang, iaitu Yang Berhormat Allahyarham Tuan Haji Abdul Manap. Saudara Mu'in juga adalah sahabat karib saya. Di Pulau Pinang, saya nak cerita satu negeri kawan yang rapat dengan saya. Mungkin anda kenal dengan mereka, terpulang. Boleh bertemu dan boleh bertemu dengan mereka, bertanya macam mana benar tak benar cerita saya. Di Pulau Pinang, kawan saya, sahabat karib saya, iaitu Datuk Omar Fauza. Beliau adalah merupakan ketua UMNO bahagian. Salah-salah ketua UMNO bahagian di Pulau Pinang. Di Melaka, saya ada sahabat tapi dah meninggal, iaitu Allahyarham Datuk Ghaffar Atan, mantan Esko Kerajaan Negeri Melaka. Di Johor, saya ada sahabat karib, iaitu Datuk Nasir Safar, mantan Ketua Pemuda UMNO Pontian. Di Pahang, saya ada saudara Haji Zahari. Dia orang Bentong, tapi dia buat resort dia dekat Tasik Chini. Di Terengganu, saya ada sahabat karib, iaitu Engku Ibrahim. Di Kelantan, saya ada sahabat, Nek Safia. Nek Safia ni karakternya agak pelik-pelik sikit. Sekejap dia UMNO, sekejap dia masuk parti PPN. Dan di Sabah, saya ada seorang sahabat, iaitu Datuk Yaakob Khan.
itulah saudara, memanglah saudara, selain daripada nama-nama sebut, memanglah ramai sahabat-sahabat saya termasuk anda semua. Saya beranggapan anda adalah sahabat, kawan-kawan saya. Tapi saya takkan lupa. Kalau di Perak tu ramailah saudara. Di kampung saya ada sahabat yang paling akrab. Dia lebih muda daripada saya. Saya anggap sebagai adik, itu Johan. Sekarang ni dia membuat perusahaannya, buat kedai makanan laut di Kampung Baru, di pinggir Sungai Dinding. Saudara nak pergi ke kampung saya tu, carilah orang nama Johan bin Darus. Dia kedai ini banyak makanan seafood, ada ikan, ada tiram, sotong, ketam dan sebagainya. Murah pula tu. Saudara. Dan saudara, selain daripada itu, ramailah sahabat-sahabat saya, tambah-tambah lagi pelayar Ameja fan. Jadi sebab itu, saudara, saya tidak memanggil anda sebagai tuan-tuan. Kalau saya sebagai tuan-tuan dan puan-puan, terasa kita jauh. Ya, Saudara Rais Omar, Allah yarham gafaatan, Yang Hormat Dun Hasan. Benar. Saya kalau ke Melaka tu, mesti telefon dia. Dan dia pula tu, kalau saya berada di Melaka, tak telefon dia, dia marah. Kalau dapat tahu. Itu keadaannya. Dan teman-teman semua adalah saudara saya. Saya tak panggil tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terasa ada pemisah. Sebab itu saya suka anda nak panggil saya Datuk. Tak payah. Panggil Amir Hijaz saja. Saya lebih suka begitu sebab itu saya dengan kalangan staf-staf saya dulu pun, mereka panggil saya abang. Jadi kalau saya berjalan ataupun anda sedang berbual dengan anda, kalau ada orang tegur, apa khabar bang? Itu artinya mereka pernah bekerja dengan saya. Sebab saya menjadikan persahabatan saya, itulah yang paling penting bagi saya. Sebab hidup kita ni tak lama saudara. Kita lahir ke dunia ni pun ditolong oleh mak bidan. Diazankan oleh orang. Kemudian bila kita membesar, kita dipakaikan baju oleh ibu bapa ibu kita, diajar oleh cikgu. Dan akhirnya, bila besok kita nak kembali ke pangkuan ilahi pun, kita memerlukan orang lain membantu kita. Takkan kita nak angkat diri kita nak masuk tanah perkuburan. Tak betul tu saudara. Dan paling penting, selalu kadang-kadang kawan tanya dengan saya, dia kata, apakah profession, apakah bidang pekerjaan yang dia sendiri tak boleh buat? Saya kata, kalau itu sebenarnya, pertama sekali dia tak boleh buat adalah doktor gigi. Kalau dia sakit gigi, dia terpaksa cari jumpa doktor gigi yang lain. Macam semalam, saudara, gigi saya terpaksa hilang sebatang gigi. Mahal betul lah terasanya semalam, saudara. Makan keripik pisang, terpaksa ganti gigi. Gigi yang saya tanam dulu, harganya RM750. Hilang, tapi semalam tak mampu lah nak letak, saudara. Jadi tampal. Itu pun kena RM160. Tampalan dan sebagainya, RM160. RM750 harga gigi lama. Jadi RM910 nilai. Ini kepingan-kepingan keripik pisang. Itu saya kata cakap anak-anak saya kata mahal lah. Hari ni tak berani nak makan lah kudapan tu saudara. Saudara Saiful Anwar, salam abang, minta tolong bincang pasal ahli UMNO yang baru dan yang keluar dari UMNO. InsyaAllah malam nanti saudara Saiful, tak ada masalah. Saya lebih suka begitu kalau anda panggil saya abang, sebab saya dah tua, saudara. Lebih sukalah saya rasa. Tak payahlah kita meletakkan darjat dan sebagainya. Itu yang saya harapkan, sebab saya perlukan keikhlasan. Saya bercakap pun, saudara Bakar Ahmad, terima kasih. Tahniah abang memang. Saudara Datuk Zun Razali kena datang Kok Ranas. InsyaAllah saya akan sampai ke Kelantan. Saya ingat mungkin dalam 1 atau 2 bulan. Saya sedang merencanakan perjalanan saya nak pergi ke Terengganu, nak pergi ke Kelantan, kena patah balik ke Kedah. InsyaAllah saya akan berada sana. InsyaAllah saudara Zun Razali, bila saya sampai nanti jangan lupa hubung saya. Bon Syarim, dinding adalah jajahan Inggeris negeri Selat seperti Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Benar saudara Bon Syarim. Dinding. Sebab itu tanah-tanah di sekitar daerah Lumut, daerah dinding saudara, nilai tanahnya sama dengan nilai quick rentnya di Pulau Pinang. Dulu Singapura, Melaka, Pulau Pinang, tapi termasuk juga dinding. Dinding itu kawasan yang di bawah kerajaan negeri Selat. Situlah ada penjajahan Pangko. Saudara Datuk Anwar pakai di PWC masa live dengan Wan Mahusin. Betul. Datuk Anwar bakal saya di PWC masa live dengan Wan Mahusin. Adakah kita berjumpa? Saya tak tahu. Saudara Zafir, Saudara Ahmad Yusof, begitu juga Saudara Abdul Malik. Waalaikumsalam, salam madani ya saudara. Jadi saudara, hari ni tadi saya menerima satu panggilan. Panggilan tak sempat saya nak jawab, tapi dia rekodkan. Saudara Maim Gigs, dia kata, abang duduk kat dinding ke?
saya di Teluk Muruk. Oh, dekat lah tu. Di Teluk Muruk dekat sangat lah. Tapi tak jauh lah. Teluk Muruk tu dulu kalau secara asal itu ada ujung kali dia panggil Batu Gajah. Ada juga ujung sekali. Tapi sekarang dah jadi tempat Tentera Laut Diraja Malaysia. Naim Gig dia kata di Padang Tembak. Padang Tembak di Teluk Muruk. Dulu di Teluk Muruk dia ada perusahaan gewang. Iaitu kulit-kulit siput ini dijadikan hiasan. Tapi sekarang dah tak ada. Saya tak tahu kenapa kita kadang-kadang ni kita terlupa. Benda-benda yang baik begitu akhirnya terhapus begitu saja. Dulu kalau anda pergi datang ke Lumut, Naim, banyak orang membeli cenderamata atau cendera hati yang dibuat daripada siput gewang. Kulit siput itu dipotong, diasah dan dianyam sebegitu cantik. Jadi hiasan dan menjadikan sebagai pendapatan. Tapi sekarang Saudara Naim tak ada dah benda gitu. Saudara Murgiawa, Makji tak ada pilihan tu, hak masing-masing tapi kebenaran hak semua. Pulang saudara. Saudara Raja Syarizat, apa khabar aku? Saudara Ahmadi Yusof. Begitu juga Arash K. Waalaikumsalam, selamat petang. Saudara Azlin Abdullah. Baik, tadi saya menerima panggilan daripada sahabat kita, saudara. Iaitu saudara Tuan Haji Abdullah Ahmad. Saudara Abdullah Ahmad, dia rupanya terkesima dengan kisah perjalanan hidup saya semalam. Dan dia menceritakan kisah hidupnya. Jadi saya rasa elok juga saya bacakan. Bukan dikirim, dia bercakap, saya cuba type kan saudara. Sebab dia menceritakan bagaimana kisah silamnya. Baru saya tahu bahawa saudara Abdullah Ahmad ini, dia berasal dari Kelantan. Dia katanya dia dulu waktu kecil, dia tinggal bersama dengan neneknya. Sehinggalah neneknya meninggal dunia pada usia 106 tahun katanya. Dan menurut penceritaannya, dia kata dia sempat belajar sampai darjah 6 saja. Maklumlah katanya dalam sebuah keluarga miskin. Dia umur dia 76. Artinya kalau itu sekitar tahun 60-an lah. Awal 60-an kita baru pasca kemerdekaan. Dia sudah buat laporan. Tentulah kehidupan kita, warga bangsa kita waktu itu hidupnya tak senang. Tak macam sekarang. Sebab itu saya marah pada anak-anak yang tidak bersyukur. Kami dulu susah. Jadi kalau mengikut saudara Tuan Haji Abdullah, dia kata dia dulu pun macam saya juga. Makan nasi saya sekali. Bukan nasi pun. Iaitu bubur nasi ataupun moi ataupun porridge. Dia kata macam saya ni kata bolehlah makan dengan ikan kering. Tapi dia di Kelantan dia kata makan dengan budu. Saya benar-benar tersentuh hati. Tapi bagaimanapun dia kata, walaupun dia belajar sampai darjah 6, dia macam abang saya juga, saudara, menyertai pasukan tentera. Bila masuk jadi anggota tentera, ada gaji, adalah berubah kehidupannya daripada makan sehari sekali dengan porridge, dapatlah makan nasi dan sebagainya, saudara. Tetapi paling penting dia kata dia berkahwin dan mempunyai 12 orang anak. Alhamdulillah. Mempunyai 12 orang anak dan 11 sudah pun keluar daripada Menara Gading, saudara. Tinggal seorang lagi, masih lagi belajar di universiti. Saudara Tuan Haji Abdullah Ahmad, saya menumpang gembira dan bahagia atas kejayaan anda, walaupun anda seorang tentera. Tentera biasa, saya kalau darjah 6, tentulah dia punya gaji berapa sen sangat, saya. Tapi dia boleh menyara kehidupannya. Ini satu sikap yang begitu mulia. Dan dia tidak terjebak dalam melakukan korupsi. Dia semata-mata dengan gaji itulah dia menyara keluarganya sampai ke menara anak-anaknya berjaya ke Menara Gading. Jadi sebab itu bila saya dengar suara tu dengan kesayuan, saya teringat. Saudara. Jadi saya yakin anda juga mempunyai cerita yang sama. Saudara Naim Gig, dia kata Kelantan, Wan Mahusin duduk kerjasama dengan PH UMNO tu baru pas ada goyang sikit. Tak apalah saudara. Itu politik malam-malam nanti. Saya bercerita di Kelantan tentang Tuan Haji Abdullah Ahmad. Bagaimana dia berjaya menghantar anak-anaknya ke Menara Gading. Artinya, dia yang hanya belajar setakat darjah 6. Bukan tingkatan 6 saja. Kerana waktu itu dihambat kemiskinan seperti juga keluarga saya. Cuma dia kata, Datuk, okeylah, you boleh sampai ke universiti. Saya tak ada kesempatan lah, dia kata. Ya, tapi bagi saya, kehidupan di kampung dulu memang penuh dengan kemiskinan, saudara. Tidak siapa boleh menafikan. Waktu tu saya tak tahulah, tapi Tuan Haji Abdullah Ahmad dia tak ceritalah kampung dia ada elektrik atau ada api, ada air. Saya yakin air pun tak ada juga sebab di Kelantan pun sekarang masih lagi air teh tarik, air yang dalam paip.
Tapi saya berkeyakinan tentulah beliau juga mengalami nasib seperti saya. Mandi air perigi. Saya dulu mandi air perigi tu punyalah sejuk. Tuhan aja yang tahu saya. Tambah-tambah lagi bila saya menemani ibu saya menuri getah. Tidur dekat bawah-bawah, dekat bandai-bandai getah tu. Bila pagi-pagi, saya mandi. Ya Tuhan, punyalah sejuknya. Maklum sajalah saudara. Air di perigi kebun getah memang sejuk saudara. So, Naim gig dia kata dia kata nak malam lah saudara, malam. So Naim ni boleh anda masukkan cerita anda itu supaya saya ulas malam nanti jam 9.30 malam. Jadi saudara, cerita politik malam saudara. Surah Azam. Surah Azam 131 tolong masukkan cerita anda untuk saya komen waktu saya memberi pencerahan tentang politik. Siang ni kita mengimbau masa silam. Saya mengimbau masa silam saudara bagaimana kehidupan kita. Susah saudara, memang susah. Sebab itu saya bercakap dengan anak-anak saya kata walau bagaimanapun anda harus berterima kasih kepada perjuangan para pemimpin kita, tentulah Parti UMNO yang dulu begitu tulus ikhlas memperjuangkan bangsanya dan kita dapat mencari kehidupan. Tanpa perjuangan mereka, belum tentu lagi saya boleh merubah kehidupan. Dan daripada seorang anak penuri getah, adik pada nelayan, saudara, jadi Masya Allah, kerahmatan Allah. Benar, saudara. Itu gambarannya. Saya melihat bagaimana kejayaan Tuan Haji Abdullah Mahmat ni, satu benda kebanggaan juga pada saya bila berkongsi. Mungkin beliau tidak berkesempatan untuk melawat negara-negara luar, tetapi paling tidak anak-anaknya. Dan saya bersyukur pada Allah SWT kerana ternyata anak-anak Tuan Haji Abdullah ni saat ini beliau dalam keadaan orang tua, saudara, umur 70 lebih, dan anak-anak masih lagi menyantuninya dengan kasih sayang. Saudara Abdul Hamid, mandi air pergi, saya pagi buta dah terjun sungai sebelum ke sekolah. Saudara Abdul Hamid di Kuantan tu ya. Di sebelah Pahang sana itu air sungai. Kampung saya kalau terjun sungai kita tak panggil terjun sungai, kita panggil terjun laut, mana boleh air masin. Jadi mandi air perigi. Gosok gigi pun saudara dengan arang. Apakah anda ingat? Kayu arang tu kita tumbuk jadikan serbuk. Serbuk letak dalam botol. Kemudian bila pagi-pagi nak gosok gigi, ambil arang tu gosok gigi. Sebab tu gigi rongak sana sini. Sehinggalah, jangan lupa saudara, sehinggalah tahun 1960 berapa ya? Seingat saya 65 66 lah. Saudara, bila syarikat Liver Brothers dia memberi sampel ataupun contoh iaitu ubat gigi Colgate. Sebab itu sampai sekarang ni kekal kita saudara bila pergi ke kedai kita kata nak cari ubat gigi itu kita panggil Colgate. Kita walaupun ada banyak brand, ada Daki, ada Close Up, tapi bila kedai cari minta Colgate. Kira bulu gigi dengan daun lalang. Saudara Zul Razali saya tak pernah buat. Daun lalang tu seriau sebab dia tajam. Saudara Seri Korongot. Di Sarawak macam mana? Warga di Sarawak. Setara Abang Mok dia kata susah dulu nak dapat RM10. Ayah ajak pikul tarik getah dari kebun jauh 5 km. Ya Allah susahnya. Betul saudara. Susahnya. Bukan tarik getah tu saudara. Tak silap saya segerap tu. Baunya memanglah bau melekat punya. Memang maklum sajalah kebun getah ni kadang-kadang dalam pot susu tu, pot getah tu saudara, dia ada berbaki. Jadi kadang-kadang bila sehari tak apa juga, kalau 2 hari 3 hari dia bau hapak sikit. Bau dia memang melekat jelah. Saudara, nasi tengkar hadir. Petang Rabu santai-santai je. Mana pula petang ni? Petang Rabu saudara. Hari ni hari Senin, saudara. Hari Selasa saudara. Saudara nasi tengkar hari ni hari Selasa. Bukan hari Rabu. Saudara Cik CTP, Waalaikumsalam, selamat petang serta rakan-rakan semua. Abang Mut dia ceritalah susahnya. Kayuh bersikal sampai 5 km. Saya tidak jalan kaki. Dari rumah saya pergi ke kebun getah tu lebih kurang 3 km atau 4 km. Cuma kadang-kadang saudara, bila subuh-subuh ya saudara, maklum sajalah menemani ibu saya, bawa gaga, melalui rumah kawan-kawan. Adalah lalu pesisir rumah orang. Kadang-kadang saya bercakap pada diri saya, saudara. Kenapalah aku begini? Sedangkan kawan aku yang lain, semua mereka
sedang enak tidur. Nasi tengkar terlupa. Dah umur sama dengan saya dah tu. Jadi maksud saya tu, saya kadang-kadang bukan kesal, saudara. Saya mengeluh dalam hati saya. Alangkah berbahagianya kalau saat ini saya dapat tidur lena. Maklum saya dah pukul 5.30. Dah membawa bersama dengan ibu saya. Tak ada fikir soal takut rimau ke, takut hantu ke, tak ada saya. Ikut mak sampai dekat situ, ibu saya bentangkan kertas plastik. Bentang kertas plastik, dia kata, "Meh, kau tidur lalu sini ya. Mak nak mula motong." Dia pun ambil rukuk. Saya ingat lagi saya rukuk daun, rukuk jilat tu. Rukuk tembakau Cina. Wanita berusia sekitar dalam 35 tahun waktu itu. Mungkinlah dia seriau takut kalau orang ganggu dia. Saudara Zawawi Jaafar, salam dari Pasir Mas, Kelantan. Beliau berumur 66 tahun, lahir tahun 1957. Betul? Zawawi Jaafar, moga anda juga sihat wafiat di Pasir Mas, insya-Allah. Kalau saya hadir nanti di Kelantan, tegur-tegurlah saudara. Maklum saja sama-sama lah kita di Kelantan dia panggil apa, bukan ngeteh. Di Kelantan dia panggil colek, kita colek. Azhar Yusof, orang tua saya dulu nak motong getah kena meredah sungai. Kadang-kadang sampai terbalik sampan. Begitu saja. Cik Siti P, maaf lama tak ikuti lah. Tak apa, it's okay saudara. Cuma saya katakan saudara, jangan risau. Kalau saudara tak sempat, dia ada record, boleh dengar balik. Jadi begitulah kehidupan kita. Mereka yang seusia dengan saya. Sebab itu saya beritahu pada anak-anak. Saudara Jimmy, brother Jimmy lahir tahun 70-an. Di kampung masih tak ada air. Mandi air perigi. Dulu pergi sekolah pakai beg peti. Beg berbentuk 4 segi. Jalan kaki 3 km. Betul? Saudara brother Jimmy kalau lahir dalam 70-an. Bagi kami yang lahir tahun 50-an ni saudara, susah. Saya cakap terus terang saudara, saya rasalah kalaulah waktu itu Samsuri, kenapa tu orang cakap politik kemudian. Saya waktu itu kalaulah ada TV3 lah masa tu, rasanya kisah kehidupan saya dan ibu saya mau 3 minggu tak habis saudara. Pendapatan bayangkanlah saudara, seminggu 2 hari 3 hari je motong getah, ada 3 keping getah. 3 keping getah, kemudian 2 minggu sekali jual 6 keping. 6 keping getah kalau dijual, satu kati getah dulu masa itu RM1.60. RM1.60 sekeping getah yang telah dikeringkan, mungkin berat dalam satu kati setengah, 2 kati, jadi RM3.20. Kali 6, RM18 untuk seminggu atau 2 minggu saudara. Sebulan RM36 pendapatan. Begitulah kami berada di lembah kemiskinan. Zon Razak dia kata, masa tu air teh susu 2 kupang aja. Bukan 2 kupang saudara Zon, sekupang. Saudara Nazri Tengka lahir tahun 50-an. Alhamdulillah sama dengan saya juga. Puan Nur Aziah Azizan, saya kadang-kadang ikut arwah ayah berkebun. Bukan tolong narih tapi main kutip biji getah. Itu buktinya Puan Nur Aziah Azizan ni saya yakin adalah seorang yang pakar main congkak. Kalau mereka kutip biji getah, pakar congkak. Saudara Rabudin Pasarat, pergi motong getah, kibas, embun supaya selusur tak basah. Tapi saya dulu sempat, saya darjah 1 sampai darjah 2, kita kutip embun saudara. Di pucuk lalang tu, sidang botol untuk jadikan penyuci. Sebab kita masa tu kita tak pakai buku, kita pakai papan hitam. Papan hitam yang ada kalam itu, saudara. Padam itu dengan gunakan air embun, saudara. Anak-anak sekarang tidak akan jumpa lah benda begitu, saudara. Bila saya cerita, anak-anak saya kata, betul ke Papa cerita ni? Saya kadang-kadang ada masanya, saya bercerita, saya suka bercerita, saya suka melabur dengan anak-anak. Kadang-kadang bawa kereta balik kampung, saya ceritalah. Bagaimana susahnya sekarang ni, Papa dah boleh bawa kereta, ada kereta. Dulu kayu basikal, jauh, saya kata. Mereka tak percaya. Saudara Wak Yaumon, kita lahir sebelum negara merdeka. Betul, Sawak. Jadi, kita adalah anak-anak pasca kemerdekaan yang hidup dibaluti dengan kemiskinan yang teramat. Kalau nelayan ikan harga, bayangkanlah saudara, kalau dapat ikan jinahak tu yang besar tu RM1 2 kupang, RM1.20 sekati. Kalau harga sembilang, harganya 40 sen sekilo saudara. Kalau ikan kembung terkena bondong 5 sen sekilo. Ikan pari kalau yang besar 10 sen sekilo. Kalau yang kecil, kalau yang besar
diturunkan harga 5 sen sekilo. Itulah ikan-ikan yang saya dapat bila saya merawai dengan abang saya. Cik Siti P saya lahirkan sebagai anak sawah. Zaman budak-budak dulu syok naik anak kerbau di dalam bendang. Oh, begitu. Jadi Cik Siti P ni boleh hebat macam Datuk Seri Mat Sabu lah, sebab semalam keluar gambar dia naik naik lembu saja. Saya tak ada. Saya tidak mengenal erti pacat, lintah, tak ada. Sebab kampung saya tak ada sawah, sebab kami di pinggiran Sungai Dinding. Apa yang saya cerita ini adalah sekadar pinggiran Sungai Dinding, nelayan ataupun getah. Cuma kalau tanya dengan saya cerita kebun getah, saya tahu. Cerita kelapa, saya tahu. Dulu kelapa yang telah dikupik, yang telah dicop, orang panggil cop, dikopik 5 sen sebutir. Sekarang ni satu butir kelapa RM3.50. Begitulah saudara, zaman berubah. Bila saya cerita benda begini, tidak ada siapa pun yang akan percaya melainkan mereka yang seusia dengan saya. Sebab itu saya mengharapkan ruangan saya petang-petang begini, anda kalau ada anak-anak, suruh mereka dengar. Dengar ni cerita macam mana. Begitulah papa, begitulah ayah, begitulah kami dulu. Makan nasi saya sekali kalau ada rezeki. Tapi ada masanya makan kanji. Macam saya seminggu makan nasi sekali 2 kali saja. Lain penuh dengan makan dengan kanji saya. Saudara Rabudin Pasarat, lepas ikut bapak mutong getah ke Bendang untuk semai tanam padi. Ya, saudara Rabudin Pasarat ni mesti orang belah-belah parit dan sebagainya. Puan Selamat Yusof, saya menolong arwah mak angkat susu getah untuk dibekukan. Jauh pula tempatnya. Kita ambil bukan dibekukan, kutip dulu, dikutip dulu susu getah tu dalam baldi, lepas tu baru diangkat pergi ke tempat mesin getah. Kemudian diletakkan dalam tin besar saudara. Dikacau dulu, lepas tu diletaklah dia punya asid ataupun cuka getah untuk mempercepatkan proses getah itu membeku. Tunggulah selalunya dalam sejam lah lebih kurang. Sempatlah saya ingat arwah ibu saya tu dua puntung rokok pergi jilat dia tu. Duduk menong. Saya teringat kadang-kadang waktu itu bagaimana ibu saya dia duduk menong sambil isap rokok dia. Bila saya membantu beliau, saya mengerling. Saya tengok jauh renungannya. Sambil isap rokok tu. Hari ni nak makan apa kita nak ya? Saudara Ramli Rasul, Kedah, Selangor, sawah padi luas benar. Dayang Selha. Saya makan kanji dengan ikan kering. Sedap sangat-sangat lah. Makan kanji tu dengan ikan kering. Nak dapat ikan temenung rebus. Itu susah. Temenung rebus tu 10 sen satu kati, saudara. Saudara Jasmine dia kata betul. Saya pun dah rasa semua itu. Sewajarnya kita bercerita pada generasi kita. Pada anak-anak, pada cucu-cucu kita, saudara. Supaya mereka faham. Supaya mereka tahu kehidupan ini bukanlah satu yang indah. Mereka lahir, saudara, berbeza dengan kita. Mereka lahir saja, anak-anak kita ni, dengan KFC, dengan McDonald. Sebab itu dulu pernah saya cerita pada kawan-kawan saya kata dulu-dulu, kalau kita balik kampung, arwah wan ataupun nenek, kita akan bertanya, nak makan kuih apa petang-petang, kuih kasturi ke, kuih onde-onde ke, goreng pisang ke, anak-anak waktu itu. Tapi cucu-cucu kita hari ini, saudara, bila anak-anak kita balik, bawa pulang dengan cucu tanya kita, Aki nak makan apa? Wan nak makan apa? Kenapa, saudara? Kerana mereka akan, jom kita makan KFC, jom kita makan McDonald, jom kita makan pizza. Artinya budaya sudah berubah, saudara. Anak-anak muda sekarang tak tahu susah. Bagaimana peritnya hidupkan kita. Mereka celik-celik mata saja dah panas sikit dah ada aircon. Nur Azia Azizan, alhamdulillah. Jika sempat bahagiakan dan mewahkan arwah ibu. Alhamdulillah saya sempat. Saya bersyukur pada Allah SWT. Tidak ada kesyukuran yang paling saya syukurkan adalah bila saya teringat, saudara, bila saya bawa ibu saya mengerjakan ibadah umrah. Itu umrah terakhir saya dengan beliau. Saya dapat carikan 2 orang gaji, tolong suruh dia, bagi dia makan, suap dia makan. Dia duduk di atas katil. Saya ingat lagi, saudara, bersama dengan anak-anak saya. Sebenarnya saya lihat bagaimana ibu saya makan disuapkan oleh orang gaji. Saya nak suap dia tak nak. Jadi ada orang itu kita bayar sewa. Satu, tak silap saya rasanya saya bayar dalam RM1,000. Sepanjang saya berada di Mekah dan Madinah. Perempuan daripada Indonesia, 2 orang, saudara. Itulah kebahagiaan yang teramat saya rasakan, saudara. Habis dah, saya kata. Orang Kelantan kata habis dah saya dah.
Jadi saudara, Rabudin Pasarat masa dulu rebus ubi, kayu, kemudian cicah dengan nyoh, gaul garam. Memanglah itu makanan kita. Tetapi yang paling sedap tu kalau ada rezekinya kita makan dengan sambal tumis. Sambal tumis pula tu bukannya semesti sambal tumis ikan bilis, bukan sambal tumis udang, sambal tumis ikan semalam. Saudara, baik Medan, saya dulu makan telur goreng, kuah minyak goreng ikan je nak pergi sekolah. Dulu ada juga saudara, kuah minyak yang kita goreng ikan tu saudara. Minyak itu pun dijadikan lauk, ini kuah untuk makan. Begitulah susahnya kita dulu saudara. Dan sekarang ini segala-galanya terhidang atas meja, tak ada masalah. Sebab itu saya menyarankan pada anda, berceritalah. Surah Abdullah Muhammad, Habib Rain, berceritalah pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, supaya mereka insaf. Agar mereka tidak mengalami kehidupan seperti kita. Supaya mereka terus belajar, menimba ilmu dan jadi orang yang ternama. Saya kadang-kadang yang menjadi kekhawatiran saya, selalu saya katakan, saya bila saya tengok cucu-cucu saya, dulu anak-anak saya, waktu malam saya balik lebih bekerja, kemudian sebelum saya mulakan kerja untuk menaip ataupun menulis, saya akan tengok anak-anak saya. Mereka tidur, waktu itulah saya akan menitiskan air mata. Kerana saya fikir, apakah untung nasib mereka itu mengulangi kehidupan saya. Saya berdoa supaya janganlah anak-anak dan generasi saya mengalami kehidupan sebagaimana kita. Susah saudara. Tapi memanglah saudara, the painful of yesterday is the best nostalgic. Ataupun kepedihan masa silam itu adalah sesuatu yang indah untuk dikenang sebagai sesuatu dianggap sebagai nostalgia indah saudara. Tapi waktu itu saudara, bayangkanlah, ke sekolah cuma satu helai saja uniform. Baju pun sehelai, stokin pun sehelai, kasut pun kasut Fong Kiong. Dah terbelah dia macam lidah buaya saudara, diikat dengan getah segerap. Itulah kasut kita seminggu, setiap hari, dan setiap hari Jumaat lepas sekolah kita basuh. Baju pun seminggu. Tak tahulah waktu tu bau hapak ke tak hapak, tapi saya yakin tidak, sebab baju saya sentiasa berjemur. Sebab Allahyarhamah ibu saya cukup pembersih orang dia. Cukup pembersih orangnya. Kalau berbau sikit dia akan bising. Kalau tengok baju tu dah agak bau sikit, dia akan ambil petang tu dia akan basuh, lepas tu diletakkan di tepi tempat depan dapur. So panas ke dapat kering. Saudara, cik CTP pisang rebus pun sedap, ubi gadung bakar sedap. Lah ni dah tak ada, semua tu memang tak ada saudara. Dan waktu kita ke sekolah jalan kaki saudara, mana ada naik sekarang. Anak-anak sekarang ni pergi dengan kereta, dengan van. Tapi kita dulu bagaimana saudara? Sebagaimana saya ceritakan dulu, kari basikal. Bila kari basikal saya sekolah ni, saya terpaksa bawa besi untuk korek dia punya mudguard kalau musim hujan. Ingat saudara? Yesterday tears, today joy. Puan Nur Aziah betul. Semalam itu kita terhambur dengan air mata, tapi hari ini adalah satu nostalgia yang indah. Saudara, memanglah itu kehidupannya. Tapi saya seriau kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka hidup dengan penuh kesenangan saat ini, apakah masa akan datang? Selalu gitu saudara, buruk lawannya baik, baik lawannya buruk. Kalau senang lawannya susah. Saya khawatir kalau bolehlah kita mempunyai alat yang boleh mengekang waktu, janganlah kita, anak-anak cucu kita, berada dalam zaman yang teruk. Sebab saya takut sekarang saudara, bila saya mendengar kita masalah keterjaminan makanan, mungkin makanan susah nanti. Sekarang ni mungkin kalau perang dunia macam mana. Itu yang ketakutan saya. Kalau waktu itu kita dah tak ada. Kalau kita masih hidup lagi, kita tahu how to survive. Saudara, kita ni saudara, campak tengah laut kita boleh hidup. Letak kita di pulau pun, kadang-kadang buaya pun kita boleh kawan saudara. Tetapi bagaimana cucu-cucu kita? Usahakan nak berenang di lautan. Letak dekat belukar pun menjerit ketakutan. Kita masuk ke hutan saudara, harimau kita boleh jinakkan. Di tengah kota raya ini penyamun kita boleh jinakkan. Dan di tempat yang indah itu, kekasih boleh dijinakkan. Saudara, begitulah kehidupan. Saya suka bergurau. Saudara Azman Madman, tak petang. Saudara Irwan Haris Riza. Saudara Azman Mazman. Saudara Azli. Saudara Amar Fan. Mak bapak sekarang ni takut anak-anak. Mereka rasa apa yang kita lalui dulu. Sebenarnya Saudara Amar, bukan ibu bapa sekarang ni takut pada anak-anak. Tidak. Kerana saya yakin, mungkin kerana
ketebalannya, rasa kasih dan sayang. Kita waktu dulu tu mak bapak bukan takut pada kita saudara. Bukan tak sayang pada kita, tetapi dia banyak memikirkan untung nasib bagaimana nak hidup. Saudara Hafiz Azhara, dulu saya sekolah pakai kasut plastik, belanja 10 sen. Alhamdulillah kalau 10 sen, zaman saya tak ada saya, kadang-kadang 5 sen. Kawan sekolah saya nama dia Osman, saya ingat lagi. Dia ada 5 sen, dia banyak belanja sebab atuk dia bagi. Saya tak ada atuk. Kadang dapat 20 sen, saya 5 sen. Dia beli bihun, saya beli ais kepal. Belah dua, dia ambil sebelah, saya ambil sebelah, dia separuh daripada dia punya ini bihun. Begitulah susahnya kita saudara. Sayang Selha, begitulah ranjau kehidupan. Benar saudara. Saudara anak-anak Salam Madani. Saudara Sigos Haji Alias. Pandai-pandailah mereka mengharungi kehidupan, bukan meraungi. Jangan meraungi, meratapi saudara Sigos. Kalau meraungi itu meratapi. Kalau mengharungi, menjalani kehidupan. Jadi saudara Muhammad Syanizam, saudara Abang Mud. Sebenarnya saudara Abang Mud, kita tahan lasak. Kita tak ada masalah. Campaklah kita ke mana pun. Kita boleh tidur saudara. Kita boleh tidur di Banir Kelapa. Kita boleh tidur di Banir Kepuk Getah. Kita boleh tidur di tepi sungai. Tak ada masalah pada kita. Tetapi bagaimana anak dan cucu kita? Mereka yang terdidik dengan kesenangan kehidupan. Sebab saya melihat hari ini saudara, cucu saya dah suruh usia 15 tahun. Nak ke sekolah tu, nak kawin basikal pun, mak dia risau. Nenek dia bertambah-tambah lah. Secara Pak Malau, ais kepal dulu bungkus dengan daun keladi. Tak, dengan kertas surat khabar. Dah habis makan itu saudara, dah habis ais kepal tu. Surat khabar tu pun, kita tidak memikirkan waktu itu soal chemical. Dakwatnya tu saudara. Dah letak habis tu kertas tu masih terasa manis. Dengan kertas-kertas pun kita kepam saudara. Saudara Wan M. Bakri, benar. Anak-anak adalah harta bangsa dan negara. Dan saya bercerita begini supaya mereka sedar. Semoga ada keinsafan di hati mereka, saudara. Saudara Mat Syanizam, terima kasih. Jadi, saya ingat lagi, ais kepal tu, saudara, dia punya, dah habis, air badu dah habis. Tapi sebab dia basah, ada air gula di situ, rasa manis, itu pun kita pepah juga, saudara. Saudara Rabudin Pasarat, dia kata, saya menguji anak-anak dengan kepayan hidup. Dengan kepayan hidup, zaman story, bahasa orang dulu-dulu. Tapi masalah juga kadang-kadang kita mendidik anak kita, Ayu, hi darling. Kita pula banyak cakap orang putih. Saudara Hafiz Haizara, dulu kita ais kepal. Letak kat kertas je, 5 sen satu, betul. Tak ada fikir sama ada si Kang Hai. Yang tukang buat ais kepal tu saudara, Kang Hai. Kang Hai tu Cina saudara. Dia kadang-kadang bila saya fikir hari ni saudara, tobat saya tak akan makan. Tapi dulu memang sedap. Sebab apa? Dia pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek tu pula saudara. Bukan macam kita pakai seluar biasa. Tidak. Keluar seluar pendek sarung. Tak ada poket, tak ada apa. Saudara, yang macam seluar dalam lah. Seluar pendek. Baju t-shirt itu. Baju pagoda. Saudara, dia berpeluh-peluh. Dia dikilat digeseknya air batu tu dia buat. Sambil-sambil dia buat air kepal tu, lepas tu dia tebuk je tu, letaknya kacang. Lepas tutup balik, jadi sekepal gitu, letaknya air gula. Satu merah, satu hitam. Sasi color. Kadang-kadang, sambil-sambil dia buat benda begitu saudara. Ni cakap terus terang saudara, tangan kanan dia entah mungkin berkurap ke buntutnya, kita tak tahu saudara. Sempat dia menggaru tu. Kak dia garu, dia pegang balik. Kalau kita hari ni tobat lah, sehari makan. Tapi waktu itu punyalah sedapnya saudara. Tuhan aja yang tahu. Begitulah kadang-kadang saya menung. Tapi sekarang dah tak ada dah. Mungkin dah mati ke maknya dia. Kahai je ke, isterinya ke. Saudara, itulah sedapnya aiskrim Kahai. 5 sen satu sambil dia kira dengan baju pagodanya tu. Bila gatal, tepuk sana, tepuk sini. Gamaknya lah saudara. Dia pun kepal ke air batu tu, kita pun minum. Punyalah sedap. Saudara Hanif, kita hantam saja. Betul saudara. Itulah saudara Nas tadi, itu yang pelik. Kat rumah sama anak-anak, ayu. Biasanya orang kayangan saudara. Sedangkan kita dulu, saya bila kita ingatkan kedai si Kahai, saya akan ketawa. Kerana waktu itu tak terasa geli tekak kita saudara. Tak rasa geli langsung, sedapnya. Dah habis dengan kertas pembungkus tu. Kertas surat khabar, saudara. Surat khabar Cina tu, bayangkanlah.
Dia potong sebesar macam ni, saudara. Macam sekarang ni ada tisu. Dulu mana ada tisu besar ni, saudara. Dia pun pukul-pukul letak. Kita ambil tu. Kita ambil sedut, sut, sampai habis. Bila dah habis air kepal, saudara, air gula yang tumpah dekat kertas tu, itu pun dipepah juga. Tanpa memikirkan bahawa kertas surat khabar itu ada chemical. Sekarang ni, taubat tak boleh, saudara. Begitu juga, sambil-sambil dia mesin air batu tu, saudara, tangan dia, garu buntut sana ni, garu ketiak. Lepas tak ada basuh pun. Sekarang ni kalau tak ada pakai sarung tangan, kita bising. Itulah gambarannya, saudara. Jadi, saudara, sementara saudara minum-minum petang ni, jangan bayangkan ais kepal kahai. Kalau anda bayangkan ais kepal kahai, taubat saudara muntah. Saudara, kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat beristirahat. Semoga jumpa lagi jam 9.30 malam kita membicarakan soal politik. Sekian, terima kasih.